Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Okey, kita bertemu lagi dalam Ramadan yang ke-7 kan. Masih lagi perkongsian dalam bulan Ramadan ni berkaitan tips sukses bermotivasi dan berkonsisten dalam menulis level 2. So hari ini kita terus kepada topik kepentingan kajian. Okey, dalam kepentingan kajian ini masih lagi kita menggunakan kitaran yang sama, iaitu ada 10 bahagian yang melibatkan 10 perkara. Okey, di peringkat awal dalam perkongsian saya tentang dalam sesi pengenalan ni, elok dalam pengenalan artikel ataupun pengenalan tulis tesis, saya akan sebut 5 perkara, iaitu berkaitan dengan theoretical. Yang kedua adalah bahagian metodologi. Yang ketiga adalah empirical. Yang keempat adalah praktikal. Yang kelima adalah persekitaran. Kalau dilihat kepada sebuah penyelidikan atau boleh dilihat tidak terhad kepada tesis tetapi daripada geran penyelidikan, contohnya lah beberapa kerajaan yang mungkin popular di kalangan IPT, khususnya kepada pensyarah dan juga pada research assistant, iaitu grant FRGS. Dalam FRGS tu ada menyebut dalam satu bahagian iaitu berimpak atau secara spesifik kita boleh kata memberi sumbangan kepada kajian akan menyebut 5 perkara. Itulah perkara dia, iaitu theoretical, methodological, empirical, practical dan persekitaran. Okey, walaupun tidak disebut secara spesifik itu adalah kepentingan kajian, tapi itu juga disebut. Tetapi dia diolah dalam konteks sebuah practically, dalam sebuah research ataupun berimpak yang dapat memberi sumbangan kepada akademia. Yang pertama akademia, yang kedua adalah dari sudut industri, kerajaan, kemudian kepada komuniti ataupun masyarakat. Yang kelima adalah persekitaran. Sebab tu di sini selain daripada theoretical, metodologi, empirical, practical, saya menambah satu lagi adalah practical. Okey. Jadi dalam siri yang pertama level 1 bulan Ramadan yang tahun lepas juga diperbincangkan berkaitan kepentingan kajian. So kepentingan kajian tu saya short form kan dipanggil sebagai TMEP. T itu stand for theoretical, M stand for the methodological, E itu empirical, P itu practical. Cuma kali ini tambah satu lagi adalah jadi persekitaran. Jadi TMEPP. Okey. Dalam kepentingan kajian ni, kita tahu kepentingan kajian dia duduk dekat bab 1. Nama lain dia adalah significance of the study. Okey, dia sangat berhubungan langsung dengan bab 5 nanti, dekat mana? Iaitu adalah sumbangan kajian. Okey, dalam bulan puasa, bulan Ramadan ini, saya akan kongsikan bila selesai je kepentingan kajian dan keesokan hari kita akan cover limitasi kajian. Okey, kemudian saya akan cover tips bagaimana kita nak restructured ataupun structured, alignkan balik, tipskan dalam bab 1. Jadi kita dah cover sampai Ramadan yang ke-7, jadi Ramadan yang ke-8, jadi Ramadan yang ke-9 itu kita akan buat tips bagaimana saya nak alignkan balik yang kita dah cover pada Ramadan yang pertama, iaitu latar belakang penyataan masalah, objective research question, hipotesis, okey, kemudian definisi operasi, dan hari ini kepentingan kajian, dan besok adalah limitasi kajian. Jadi dalam slide ni kalau kita lihat memang saya tulis di situ di perkara atas, perkara pertama, bahagian yang pertama iaitu theoretical. Theoretical memang rujuk kepada bab 2. Theoretical merujuk pada bab 2, metodologi dan analisis saya letak sini bab 3. Okey, ini pun formatting juga ikut format universiti lah. Kalau analisis bab 4, jadi metodologi tu duduk dekat bab 4, bab 3 dan bab 4. Okey, empirical biasanya dapatan. Dapatan biasanya duduk dekat bab 4. So practical kita akan bincang dari segi punya sumbangan, duduk dekat bab 5, dan persekitaran juga duduk dekat bab 5. Cuma sedikit penambahbaikan, dekat bab metodologi dan analisis kita boleh tulis juga bab 3 dan bab 4. Okey, kita pergi satu-satu. Nak cerita tentang TMEPP ni. Okey, yang pertama sumbangan dari sudut theoretical. Okey, bila kita buat research, okey, kalau dekat bahagian awal bab 1 kita nampak, kita baca, nampak, faham, oh ini idea dia.
ini idea nak buat penyelidikan. Bila baca dekat bab 2, kita dapat knowledge, pengetahuan lah, berdasarkan susunan kita ikut outline yang menarik dekat bab 2 tu. Jadi kita estimatekan dia, kita menjangkakan penulisan bab 2 kita dapat memberi pengetahuan. Okay, dengan kita memilih beberapa citation, membincangkan beberapa topik, beberapa perbincangan kajian lepas, dia memberi satu pengetahuan. Jadi saya baca bab literature review, dapat pengetahuan. Okey, jadi kalau kita nak buat buku, orang kata pindah tesis menjadi buku, kadang-kadang bab 2 saja boleh menghasilkan satu buku. Jadi dari sudut teoretikal je, bila kita buat research, apa pengetahuan, apa perkembangan ilmu yang kita boleh kongsikan. Okey, jadi dia sama ada yang melibatkan tiada, ada melibatkan gabungan dan pengembangan, dia ada penambahbaikan dan pengubahsuaian. Jadi kita kena beritahu lah. Jadi dekat sini kalau kata teori, jadi kalau kita guna teori, so teori tu yang poin saya tulis tiada tu tak ada. Kita ada satu teori je. Ada orang yang menggabungkan beberapa teori, melibatkan teori dan konsep. Jadi teori dan konsep kita akan khususkan perbincangan nanti dekat bahagian bab literature. Jadi ada yang gunakan satu teori, maksudnya tidak ada gabungan, ada satu yang gabungan, kemudian ada perkembangan. Okey, kemudian penambahbaikan dan pengubahsuaian. Dari sudut teori lah. Dari sudut teori, kadang-kadang bila orang lain buat research gunakan satu teori, kita pun gunakan teori yang sama, kita mengkaji balik semula mungkin tempat yang berbeza. Jadi kat situ tidak berlaku extension. Dia cuma adalah repetition. Jadi bermaksud tiada kat sini adalah tiada perkembangan lah. Tapi ada sumangan. Sumangan dalam sudut menambah dari sudut statistik. Okey, maksudnya mengesahkan lagi bahawa teori ini bukan hanya sesuai dijalankan di negara luar, tetapi di negara Malaysia juga okey. Okey, kemudian dari segi ilmu juga, bila orang baca kita punya tesis, oh ternyata kita menggabungkan beberapa teori, model dan sebagainya dan konsep yang lain-lain, mengesahkan bahawa kajian ini sebegini rupa. Maksudnya dapatkan pengumpulan data, kemudian kita analisis dapat data. Jadi ini menunjukkan bahawa teori yang kita guna, kita refer dalam kajian ini dari segi dapat membuktikan dari segi perkembangan ilmu. Ternyata dalam bidang ilmu ini, bidang disiplin ini bukan hanya satu teori saja. Jadi kita boleh merujuk lebih daripada satu teori. Of course dalam bidang ilmu, okay, kita akan menambah baik. Orang sebelum ni, tahun 2021, kalau buat penyelidikan, ini ilmunya. Walaupun kita mengkaji yang benda yang sama dengan ada penambahbaikan dari sudut literature, mungkin kajian lepas lebih menumpukan kajian nasional, kajian kita bukan terhad saja daripada nasional, beberapa citation luar negara pun kita add on. Dan ditambah dengan beberapa penyelidikan yang terkini. Di situ juga wujud perkembangan di mana kita telah menjalankan penambahbaikan dan pengubahsuaian. Jadi itu dari sudut teoretikal. Jadi orang nak tahu dah sampai dekat bab 5 nanti. Sebab saya katakan tadi kan, kepentingan kajian teoretikal berhubungan langsung dengan bab 5 dengan sumbangan nanti. Jadi apa sumbangan teori? Of course, PhD dalam duduk daftar PhD atau master dalam universiti. So aspek akademia dan juga ilmu tu sangat penting menjadikan salah satu daripada sumbangan kita. Jadi sumbangan teoretikal membawa maksud pada sumbangan pengetahuan, sama ada penggunaan kita tu konsisten, iaitu kita adopt sama yang lepas, yang tu katakan tiada extension, namun dia tetap dapat memberi sumbangan dari segi sumbangan lokasi dan sebagainya, dan melibatkan beberapa gabungan dan perkembangan, penambahbaikan dan pengubahsuaian. Okey. Bila bincang dalam bab 1, bila bincang kepentingan kajian, kita tak panggil bagi sumbangan yang nyata sebab kajian belum dijalankan. Kita cuma predict, kita cuma menjangkakan. Di situ saya tulis potensi sumbangan. So anak panah kitaran tu ada 5, di situ saya ada potensi sumbangan. Sejauh mana nanti bila kita dah siap bab 5, ingat ini, bila dah siap bab 5, tolong alignkan balik bab 1. Mungkin kita tulis bab 1 ambitious, mungkin kita tak buat lagi research, kita membayangkan ekstra semuanya. Bila kita dah dapat siap penyelidikan nanti, bila tulis sumbangan, make sure apa yang tulis dalam bab 1 di bahagian kepentingan kajian dengan bab 5 sumbangan kajian nanti biar dia tally lah, biar dia align. Okey. Nombor 2 adalah sumbangan dari sudut metodologi. Terang-terang kita buat penyelidikan. Memang kita dari segi kita susun research design, reka bentuk. Kemudian kita susun identify populasi and sampling. Kemudian kita kumpul data. And kita buat kumpul, maksudnya planning. Lepas tu kita collect. Kemudian kita sahkan. Jadi kita ada buat validity and reliability. Of course,
dalam sebuah penyelidikan yang kita buat tu ada sumbangan metodologi. Kadang-kadang research ni banyak, luas sangat metodologi. Kita boleh tunjukkan ilmu kan, sebelum ni ilmu A tu orang guna dalam kuantitatif. Jadi you explore dalam kualitatif pula. Jadi itu sumbangan dari segi metod. Apa saja pergerakan atau perkembangan yang berlaku dalam metodologi walaupun kecil, walaupun sampling. Okey, katalah gunakan sampling size, orang guna Craigie Morgan, orang guna Cochrane dan sebagainya. Tapi dalam bidang ni, topik ni, orang guna G-power tak ada lagi. Jadi you menggunakan calculate sampling size, menggunakan G-power dan you boleh investigate bahawa tak ada lagi kajian yang menggunakan G-power dalam topik bidang ini, maka itu juga dipanggil sumbangan metodologi. And kajian menggunakan sampel kecil, you guna sampel paling besar, itu juga sumbangan metodologi. Jadi apa saja proses aktiviti dalam bab metodologi yang kita berkembangkan dalam bidang ilmu, dalam bidang kajian kita, itu juga dipanggil sebagai sumbangan metodologi. Dalam kes ni, metodologi tak boleh dipisahkan dengan analisis. Sebab tu saya tulis metodologi dan analisis dalam bahagian yang kedua. Okey, dalam analisis pun sama. Ada yang guna analisis manual, zaman sekarang yang gunakan software. Bila analisis, orang kata ada argument dia, ada assumption dia, ada 7 step, ada yang 15 step, ada 19 step. Itu juga berlaku perkembangan. Bila kita menjalankan kajian, step yang kita guna atau langkah atau aktiviti yang kita gunakan dalam analisis itu menunjukkan ada perkembangan, di situ juga disebut sebagai sumbangan dekat bahagian analisis. Sumbangan di bahagian analisis. Okey, jadi perkara nombor 2 tadi, sumbangan dari sudut methodological, iaitu dari segi metodologi, dan juga yang kedua adalah analisis. Okey, bahagian yang ketiga adalah empirical. Empirical ni bermaksud finding atau dapatan. Of course dalam kajian kita, dan dari awal-awal lagi kalau tengok objektif, kita boleh tengok dah. Ini basic bukanlah kata kena macam ni. Okey, dalam kajian ada 4 objektif. Okey, objektif nombor 1 tu, okey, bukan dia je dah buat, orang lain pun dah buat. So nanti sumbangan kita berbentuk replicate. Okey, yang kedua pun dah ada orang buat. Okey, nombor 3 pun dah ada orang buat. Jadi kita cuma extend disebabkan ialah perkembangan dari sudut tahun, perkembangan dari sudut politik, ekonomi, sosial dan teknologi. So kita kaji pula dekat Malaysia. Namun dekat objektif nombor 4 tu, tengok objektif pun dah nampak dia extension. Jadi di sini, okey, dalam kajian kita, bagi saya dalam kajian PhD contohnya, kita kena make sure at least ada satu objektif kajian kita memang tak ada orang buat lagi. Di situ kita dapat memberi satu gambaran empirical yang sudut baru. Jadi sangat jelas, bila dalam kajian kita ada objektif, kita analisis, kita dah collect data, kita analisis, dapat result, dapat dapatan merujuk pada setiap objektif. Kita dah bincang, okey. Objektif dikhususkan kepada research question kepada hipotesis. Jadi kita boleh kata dapatan atau finding daripada research hypothesis atau research question atau research objektif itu dipanggil sumbangan empirical. Sumbangan empirical pun kena sebut. Jadi kalau orang tanya, sumbangan theoretical je, lepas tu buat practical, mana sumbangan empirical, mana sumbangan metodologi? Jadi ibarat macam bab 3, 4, 4 tak wujud. Jadi sumbangan bab 2 dekat theoretical, sumbangan bab 3 dekat metodologi, sumbangan bab 4 dekat analisis, sumbangan bab 4 juga dekat bahagian empirical. Okey, terus kepentingan kajian memberi potensi dan sumbangan. Perkara yang keempat adalah practical. Practical yang kita selalu tulis. Siapa yang dapat manfaat? Okey, yang pertama akademia. Okey, kepada pendidik, kepada researcher. Okay, industri, dari sudut ekonomi industri practitioner yang dapat, pengamal industri dapat memanfaatkan kita punya research ini. Kerajaan yang come out dengan dasar, yang keluarkan polisi, yang keluarkan akta. Okey, itu kerajaan. Okey, beri sumbangan pada kerajaan. Yang keempat adalah komuniti dan juga masyarakat. Okey, saya boleh tambah satu perkara yang ke-10 adalah kelestarian ataupun persekitaran. Jadi persekitaran saya letak dalam perkara yang kelima, iaitu ke-10 adalah kelestarian dan juga mesra, friendly. Jadi aspek juga dalam kajian ni, contohlah sekarang ni banyak sebut pasal SDG dan sebagainya, berkaitan dengan dalam dunia ni, quality of life, quality well-being. So aspek persekitaran adalah benda baru yang diperbincangkan dalam sebuah penyelidikan. Jadi perkara yang terakhir dalam bab 5, bukan hanya kepada dari segi aspek praktikal, dapat beri sumbangan pada akademia, industri, kerajaan dan komuniti. Yang seterusnya adalah persekitaran dari sudut kelestarian, sustainable dan juga friendly, mesra. Jadi kelima-lima ni theoretical dalam bab 2, methodological dalam bab 3, analisis dalam bab 3, bab 4 empirical
bab 5 praktikal dan persekitaran ini adalah kepentingan kajian yang harus align nanti dengan bab 5 dengan sumbangan kajian yang juga disebut sebagai dalam level 1 ada saya sebut, saya detailkan juga ada gambaran template yang saya tunjukkan. Jadi blendkan perkongsian di level 1 dan level 2 ni. Level 2 ni masuk dalam percambahan lanjutan sebenarnya. Mungkin hari tu saya tak sebut advance, di sini lebih advance sikit. Tengokkan kitaran dia. Okey, di sini pentingnya ada TMEPP. Dalam perbincangkan dari segi kepentingan kajian. Tak perlu cerita terlalu panjang sebab kita cuma menjangkakan. Dan dekat bab 5 sumbangan tu tak apa tulis panjang. Itu memang dapat selalu komen daripada penilai sumbangan kajian pendek. Okay, jadi kepentingan kajian kadang-kadang kita kena komen juga proposal defense. Kenapa cerita teoretikal dengan praktikal? Paling banyak orang cerita teoretikal praktikal. Missing about metodologi empirical dan satu lagi adalah environment ataupun persekitaran. Okey, terima kasih untuk sesi kali ini. Semoga dapat manfaat menambahkan lagi ilmu kita tentang apa itu kepentingan kajian atau significance of study. Okey, saya mohon maaf jika ada sebarang kekurangan dan kesilapan dalam menyampaikan ilmu ini. Semoga kita semua dapat meningkatkan pengetahuan dalam topik ini. Okey, terima kasih lagi sekali. Okey, kita akan bertemu untuk Ramadan seterusnya untuk topik limitasi kajian. Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera.